Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang chapter 9 iaitu tentang user defined function. Okay, bila kita menulis satu kod yang mana kita cuba menyelesaikan satu masalah yang kompleks dalam C++, kod kita akan menjadi terlalu panjang dan sangat complicated. Okay, maka di sini user defined function adalah sangat penting. Okay, kerana menggunakan user defined function, kita dapat menyusun dan juga memudahkan coding yang ada dalam program kita supaya ia tersusun dan juga mudah difahami. Okay, tapi kadang-kala kita perlukan satu function yang mana dia boleh digunakan beberapa kali. Okay, contohnya kalau kita cuba mendapatkan min bagi set data pertama, kemudian kita nak mengira pula min bagi set data yang kedua. Okay, kalau sebelum ni kita akan cuba buat min bagi satu kod untuk mengira min data pertama, kemudian di bawahnya kita akan buat kod untuk mengira min data yang kedua. So kita membuat benda yang sama. Okay, maka kita perlu membina satu user defined function. Okey, di sini saya akan cuba menunjukkan contoh yang mana kita memerlukan user defined function dalam program kita. Okey, di sini saya cuba berbincang tentang bagaimana kita nak dapatkan factorial, nilai factorial bagi satu integer. Okey, so kita punya task ialah untuk calculate n factorial. Okey, yang mana kita tahu n factorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali berapa sampailah ke n. Ini adalah nilai n factorial. Okey, maka kod yang kita akan buat untuk kirakan n factorial ni melibatkan loop. Okey, so loop for integer I sama dengan 1, I lebih kecil atau sama dengan n, I plus plus. Okey, so di sini kita tahu kita perlu dapatkan products of 1 times 2 times 3 until times n. So product kita buat product adalah sama dengan kali dengan I. Okey, so kita tahu product, so kita kena product adalah sama dengan product kali dengan I. Okey, maka di sini kita perlukan initial value for this variable. Okey, let's declare this variable. Okey, so produk hasil darab adalah integer sebab nombor-nombor di sini adalah integer. So integer product, dan kita assign nilai awal untuk produk adalah 1 sebab dia hasil darab. Kalau kita assign dia sebagai kosong, maka kita akan dapat nilai kosong di sini. Okey, kosong akan bila darabkan dengan apa-apa nombor akan dapat kosong. So nilai awal untuk produk adalah 1. Dan n juga perlu kita declare. Okay, so kita minta user masukkan nilai n. Okay, so kita pun perlu declare n tu sebagai integer. Okay, so bila kita gunakan cin, okay, kita akan gunakan conio, header file conio. Tapi kali ini saya tak gunakan conio .h kerana saya gunakan sistem pause. Okey, fungsinya sama juga seperti cin.get ataupun getch. Okey, so dekat sini kita ada n integer. Okey, so kita beri arahan kepada user untuk masukkan nilai n. Okey, kita bagi simple instruction. N is equal to what? Okay,
So user akan masukkan N. Okay, I lebih kecil atau sama dengan, oh sorry, okay, kat sini saya ada semicolon sepatutnya. Okay, so kita ada produk dan outputnya. Okay, kita N factorial equals to, so nilai produk. Kemudian N line. Okey, mari kita lihat apa output yang kita dapat. Okey, cuba kita masukkan nilai N sama dengan 3. Maka N 3 factorial adalah 6. So betul lah, 1 kali 2 kali 3 adalah 6. Okey, so ini kalau kita ada satu operasi yang sangat simple untuk mendapatkan nilai N. Okey, cuba kalau saya, kita cuba nak selesaikan masalah statistik. Okey, contohnya kita cuba kira combination of selecting R from N number of things. Okey, for example kita bagi flavor ice cream. Okey, so kita ada N number of ice cream flavors yang available. Kemudian kita nak customer nak pilih R flavors just daripada N flavors. Okay, so kita cuba buat satu arahan di sini supaya user boleh masukkan nilai N dan juga nilai R. Okay, di sini saya sudah tambah sedikit command yang mana saya dah declare variable R. Okay, dan juga saya keluarkan output supaya user masukkan bilangan flavor, ice cream flavors yang available di kedai, dan kemudian ini di-assign sebagai N. Kemudian kita minta user untuk pilih the number of flavors yang dia nak beli. Okay, dan itu kita assign sebagai R. Okay, so bila user pilih R daripada N available ice cream flavors, so kalau menggunakan rumus statistik, iaitu kita ada combination of choosing R from N. Okay, formula dia adalah N factorial bahagikan dengan R factorial kalikan dengan N tolak R factorial. Okay, so di sini kita nampak ada banyak factorial yang perlu kita cari. N factorial, R factorial dengan N tolak R factorial. Okay, so kita dah buat factorial untuk N. Okay, kita buat pula untuk R. Okay, kali ni I daripada 1 sampai ke N, daripada 1 sampai R produk kali. So R factorial ialah produk. Okey. Dan kita juga nak dapatkan factorial bagi N tolak R. Okey, so daripada 1 hingga N tolak R. Okey, so N tolak R factorial is equal to product. Okey, so di sini kita nampak kita dah kirakan ketiga-tiga factorial N, R dengan N minus R. Okey, kita cuba masukkan dalam formula formula combination. Okey, di sini formula bagi combination perlu kita masukkan di bawah setiap loop. Okey, cuba kita buat di sini. C combination adalah sama dengan, okey, kita buat N factorial. So N factorial ialah produk. Okey, pertama yang kita dapatkan di sini adalah produk N factorial. Okey, so di sini kita perlu declare C juga. Okey, so di sini kita boleh declare C sebagai integer. Okey, dan kemudian untuk seterusnya ialah
N factorial bahagikan dengan R factorial. Okey, kat sini. Kita tambah di sini. C sama dengan C di atas. Kita dah dapat dah produk tadi. Bahagikan dengan produk. Okey, so ini adalah C yang baru. Ini adalah C yang lama. Kita dapat daripada atas ni. Okey, bagi yang produk adalah R factorial. Okey, kemudian untuk yang terakhir, C yang terkini adalah C yang lama bahagikan dengan produk juga. Sebab kali ni produk dia adalah N tolak R factorial. Okey, so kita boleh keluarkan output. Okay, the combination of choosing R flavors from N ice cream flavors is C. This one is the final C. Okay, cuba kita check output kita. Okay, ini adalah output yang kita perolehi. Okay, kita tengok di sini kita nak ada kedai ada 5 ice cream flavors dan customer hanya pilih 3 flavor sahaja. Okay, dan 5 factorial adalah 120, 3 factorial adalah 720 dan 2. Okey, di sini kita nampak ada kesilapan. Okey, dan juga combination adalah sama dengan kosong. Okey, kesilapan tu kita perlu baiki. Okey, kesilapan tu berlaku di sini. Okey, pada permulaan kita declare initial value of products is 1. Okey, untuk N factorial kita kirakan produk dan kita dapat nilai N factorial. Okey, kemudian untuk loop yang seterusnya untuk R factorial kita gunakan produk lagi. Okey, produk adalah sama dengan produk kali dengan I. Okey, apa nilai produk yang dalam sebelah kanan ni adalah nilai produk yang lama daripada loop N factorial ni. So, kita perlu declare initial value bagi produk dalam setiap loop. Okey, maksudnya kita tak perlu ada produk di sini. Kita perlu letakkan produk di atas setiap loop supaya kita tahu pada setiap loop nilai awal produk adalah 1. Kita perlu declare produk di sini. Tapi tak perlu letak initial value dia. Okey, produk 1. Sini pun sama. Produk adalah 1. Okey, pada loop untuk kirakan R factorial pun kita perlu letakkan produk adalah sama dengan 1 dan juga pada loop N tolak R. Okey, so selepas kita letakkan initial value bagi setiap loop, kita boleh dapatkan jawapan yang betul. Ini adalah output yang terbaru, okey, dengan memilih 3 flavors daripada 5 ice cream flavors. Okey, sepatutnya kita ada 10 combinations. Okey, di sini kita ada jawapan yang betul bagi setiap factorial. Okey, kalau kita lihat di sini, kita mengulang satu proses yang sama, iaitu kita kira factorial bagi N, R dan juga N-1. Okey, sebenarnya kita boleh kemaskan coding kita dengan kita mewujudkan satu user defined function. Okey, yang mana user defined function tu adalah ada satu proses ataupun dia membuat operasi mencari factorial. Okey, apa yang saya buat sekarang ni, saya wujudkan satu function di bahagian atas void main. Okey, function tu saya beri nama sebagai factorial dan dalam kurungan. Dalam function factorial ada parameter x. Okey, x ni adalah nilai ataupun variable yang boleh berubah-ubah. Okey, dalam kes kita nak kirakan factorial bagi n, r dan n tolak r. So kita tuliskan satu variable yang nama lain. Okey, x dan x tu perlu ada type. Okey, jenis dia. Okey, dalam contoh ni kita ada n, r dan n tolak 1. Semuanya adalah nilai-nilai integer. Okey, so kita boleh declare x ni sebagai integer.
Okay, so ini adalah function to calculate factorial. Okay, so tapi function factorial ni pun perlu ada return type. Okay, return type maksudnya dia perlu ada sama ada double, integer ataupun void ataupun char. Okay, so type of the function depends on the type of the return value. Okay, dalam contoh ni kita nak return nilai n factorial ataupun r factorial ataupun n tolak 1 factorial. Okay, semua nilai-nilai itu adalah nilai integer. Yes, dalam kod yang bawah ni kita declare sebagai products. Okay, products adalah integer. So kita declare return value type untuk function factorial adalah integer. Okay, so barulah kita boleh tulis body of the function. Okay, body of the function kita ambil semula daripada apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, kita boleh cut and paste kat sini. Okay, tak apa, saya copy dulu kat sini, nanti kita buang. Okay, so kali ni saya tak nak pakai variable product, saya nak pakai variable factorial, fact. Okay, fact. Okay, daripada factorial adalah integer. Okay, daripada daripada 1 hingga ke x. Sebab x tu adalah parameter yang diambil daripada main body, daripada main function. Okay, so i++. Then fact adalah sama dengan fact times i. Okay, so ni adalah nilai factorial bagi x. Okay, so sekarang kita ada integer factorial function dia. So bila kita ada return type yang other than void, so function ni dikenali sebagai value returning function. So maksudnya dia kena return value kepada function yang panggil dia tadi. Okay, so kita kena return apa ni? Kita kena return fact. Okay, return fact. Okay, so dan type of the function is integer. Okay, fact tu integer. Okay, cuba kita tutup di sini. Okay, so sekarang kita cuba nak panggil function factorial. Kita nak kira n factorial. Okay, nak kira n factorial. So kita boleh nak panggil function, bagi non-void function, kita boleh assign function tu sebagai satu variable ataupun kita boleh gunakan cout. Okay, kali ni saya assign dia sebagai variable c. No. Saya nak bagi nama dia sebagai n fact. Okay, maksudnya saya nak cari nilai n factorial. N fact adalah sama dengan saya panggil function factorial. Dalam dia akan hantar nilai n. Okay, so saya kena declare lah variable n fact ni. So n fact ni adalah integer. Okay, so dah hilang tanda merah di sini. Okay, so sama juga untuk r factorial pun sama. Saya tak nak gunakan function dalam body, saya boleh delete. Pasal tak nak, saya nak panggil function factorial. Okay, so maksudnya bila ada variable n fact sama dengan factorial n, maksudnya dia akan panggil function factorial dengan menghantar nilai n. N tu datang daripada user. So dia akan pergi ke function factorial dengan n tu sekarang jadi x. Okay, so dia akan kirakan nilai x dekat sini, x factorial, dan kita assign dia sebagai fact. So dia akan return nilai fact tu kepada variable yang panggil dia tadi. Okay, so sekarang kita nak panggil pula r fact. Maksudnya r factorial. Sama juga, saya panggil function factorial. Nilai yang saya hantar adalah r. Okay, sama juga saya kena declare r fact. Dan last kali saya nak panggil function
n tolak r factorial. Saya nak dapatkan nilai n tolak r factorial. So saya assign kepada variable n r fact. Okey, sama dengan factorial dan nilai yang dihantar adalah n tolak r. Okey, nilai yang dihantar ialah n tolak r. Okey, sekali lagi kita kena declare variable nr fact. Okey, so nampak tak di sini kita dah reduce bilangan lain yang kita perlu buat untuk kirakan semua nilai-nilai factorial ni. Kita hanya perlu panggil satu function yang sama, iaitu function factorial. Okey, so sekarang kita boleh kira nilai combination. Okey, so nak kira combination, kita boleh buat combination of choosing r flavors from n flavors is, now it's not C anymore, it is apa dia? N fact bahagikan dengan formula dia adalah r fact kalikan dengan nr fact. Okey, so kita boleh tengok output kita adakah sama macam sebelum ni. Kita dapat output yang sama macam sebelum ni, yang mana sebelum ni kita gunakan loop untuk kirakan factorial bagi n, r dan n tolak r. Okey, semuanya berada dalam function main. Okey, sekarang ni kita dah pecahkan, kita dah buat satu function yang baru iaitu factorial, yang mana function ni mengira semua nilai factorial dan dia dipanggil dalam daripada function main. Okey, ini satu contoh yang kita ada non-void function, iaitu value returning function. Okey, bagaimana kalau kita ada satu function yang berbentuk void? Okey, void adalah satu function yang tidak ada returning value. Okey, dia tak ada return di sini. Okey, cuba kita buat satu function. Kita wujudkan function price. Okey, yang mana kita cuba kira harga atau pembayaran yang patut user bayar daripada bilangan ataupun jenis bilangan flavors, ice cream flavors yang dipilih. Okey, so price dia perlu ada parameter. Okey, parameter yang diterima daripada void main ni adalah parameter R. Okey, parameter R sebab R tu adalah bilangan flavors yang dipilih oleh customer. Okey, so kita buat dan R tu adalah integer. Okay, kita tak boleh tulis R di sini sebab R tu adalah local variable dalam void main. Okey, so kita bagi satu variable yang baru iaitu integer x. Kita boleh bagi nama lain pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kita bagi y pun tak ada masalah. Okey, dan kita type return value bagi function price adalah void, di mana dia tak akan return nilai yang dia dapat daripada function ni ke main function. Okey, so apa yang kita nak buat? Okey, price. So sekarang ni customer kena bayar. Okey, pay equals to bilangan R ataupun type of ice cream flavors yang dipilih. Okay, dalam function ni kita dah panggil dia sebagai y. Okey, kali dengan so harga bagi satu scoop ice cream adalah RM1.50. Okey, so kat sini kita perlu declare variable pay. Okey, so sebab dikalikan dengan nilai double, so kita kena declare pay sebagai double. Okey, so dan sekarang ni kita disebabkan dia tak ada function price ni, tak ada return value, so output dia perlu tulis terus dalam function price. Okey, so please pay RM, nilai pay yang dikira tadi at the counter. Okey, dan dia tak ada nilai return value. Okey, so sekarang kita nak pay ni dalam 2 decimal places. Okey, so kita kena buat fix set precision. Okey, bilangan decimal places yang kita nak. Okey, dan ni kita nak 2 lah sebab dalam unit duit. Okey, set precision 2. Okey, kali ni ada warna merah sebab kita perlu
gunakan header file iaitu iomanik. Okey, kita kena tambah di sini hash include iomanik. Okey, so kita nampak sini dah hilang dah tanda merah pada set precision. Okey, so bila kita dah ada wujud satu function price, okey, kita perlu ada satu syntax yang kita panggil function price. Okey, di sini kita boleh tambah, okay, selepas kita kira factorial, kita boleh tambah. Okey, so disebabkan function price adalah void function ataupun non-returning value, so kita tak perlu ada assign dia sebagai satu variable. Okey, tak perlu assign dia sebagai variable ataupun tak boleh gunakan cout. Sebab kalau kita gunakan variable ataupun cout, so nilai yang kita panggil tu kena dipulangkan kepada function ataupun variable yang panggil dia tadi. Okey, so kita kena terus tuliskan price. Okey, price di sini dan variable yang dia akan hantar adalah R. Okey, so di sini kita tahu selepas kirakan combination NR, so dia terus panggil function price. Ini adalah output yang kita terima. Okey, selepas kita kirakan combination, kita panggil function price. Okey, yang mana function price terus kirakan nilai harga yang perlu user ataupun customer bayar. Okey, dia terus keluarkan output dalam function price. Dia tak return apa-apa nilai kepada function main. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk satu lagi contoh yang mana kita data ataupun parameter yang kita hantar ke satu function berbentuk array. Okey, so kali ni kita cuba kirakan average profit yang diterima oleh kedai aiskrim ni. Okey, di sini saya wujudkan satu array yang dinamakan sebagai pro. Okey, maksudnya array ni mengandungi data profit setiap hari. Okey, bagi kedai aiskrim tersebut. Okey, dan size bagi array ni adalah n+1 dan double, type of array is double because data dalam array ini berbentuk double. Okey, kali ni saya perlu declare n. Okey, kali ni n adalah bilangan hari dalam satu minggu, iaitu n adalah 7. So, saya define dekat sini. Define n7. Okey. Okey, so sekarang ni kita ada satu function. Okey, dan sekarang ni kita nak panggil satu function yang boleh mengirakan profit bagi bagi seminggu bagi kedai aiskrim ni. Okey, so kali ni saya tak nak assignkan function tu sebagai satu variable. Saya nak panggil dia melalui cout. Okey, saya nak panggil dia melalui cout. Okey, cout average weekly profit is RM. Okey, fix set precision 2. Okey, sebab saya nak setkan bilangan tempat perpuluhan, tempat perpuluhan digit after the decimal point is 2. Okey, so saya nak panggil function average. Okey, average yang mana dia akan menghantar array pro. Okey, so kita perlu wujudkan function average. Okey, saya letak di bawah function price. Okey, average, okey, dalam kurungan pro. Okey, pro adalah bentuk array. Okey, dia perlukan size di sini. Okey, size dia adalah n. Okey, n+1. Boleh juga kita tulis n+1. Sebenarnya kita tak perlu bagi nama pro sebab function average ni boleh digunakan oleh array-array yang lain. Okay, tak semestinya array pro. Okay, so kita boleh bagi nama PR. Okay, so dan size dia adalah n+1. Okay, dan kita tahu tadi function array pro adalah berbentuk double. Okay, jenis double. Okay, so kita tulis di sini double. Dan dia adalah return value returning function. Maksudnya dia akan hantarkan nilai average tu kepada function main. Sebab function main yang akan panggil function average. Okay, so average selalunya berbentuk double ataupun decimal number kan. So kita kena declare type of this function as
double. Okay, so di sini kita ada body of the function. Okay, untuk kirakan weekly profit. Okay, weekly profit kita perlukan array, kita perlukan loop. Okay, loop integer I sama dengan, okay, sebab kita ada array yang sini kita declare sebagai 1, 2, 3. Kita declare dia secara automatic by default. Dia akan pro 0, pro 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So dia akan start I sama dengan 0. I lebih kecil daripada N dan I plus plus. Okay, kita ada loop for. Okay, di sini kita nak kirakan average ataupun so kita kena dapatkan jumlah dululah. Jumlah data, hasil tambah data. So hasil tambah data kita kena ada sum sama dengan PR I. Okay, so sum tambah sama dengan PR. Okay, so kita di sini kita adalah hasil tambah semua data dalam array PR yang mana datangnya array itu daripada function main. Okay, iaitu dihantarkan data-data dari array pro. Okay, so start daripada I 0. So tambah dengan I 1, pro 2 tambah pro 3 sampailah ke 6 sebab kita start I dengan 0. So kita perlu declare initial value of sum. Okay, initial value of sum is 0. Okay, sini sum perlulah dalam bentuk decimal. Okay, sebab data-data dalam array pro adalah bentuk decimal number. Okay, so sum adalah decimal number ataupun dia jenisnya adalah double. Okay, bila dah kira semua, dapatkan sum, baru kita boleh kira average. Average adalah sama dengan sum bahagikan dengan nilai N. N tu adalah bilangan hari ataupun data dalam array pro ataupun array PR ni. Okay. Okay, so kita kena declare average jugalah ever. Okay, variable ever. Okay, so dia ada juga berbentuk double. Okay, so sekarang nilai ni yang kita akan hantar semula ke function yang panggil dia tadi. So function yang panggil dia adalah function main dan kita panggil melalui cout kat sini. Okay, so dia akan return nilai ever di sini. Okay, so kita guna return ever. Okay, so sebenarnya sebab tu saya wujudkan satu array yang bukan nama pro. Okay, sebab function average ni boleh digunakan oleh array yang lain. Okay, contohnya kita nak buat, okay, ni data untuk minggu pertama. Okay, so kita boleh pro 1 lah. Okay, pro 1. Okay, cuba kalau kita ada data juga untuk minggu kedua. Okay, so ni pro 1. Okay, pro 2. Okay, saya cuba ubah suai saja kat sini. 9, 100, 95, 88, 111, 102 dan 146. Okay, so kita boleh juga panggil melalui cout. Okay, average weekly profit is RM1. Okay. Okay, so kita kena bezakan lah. Okay, ni minggu pertama, ni minggu kedua. So average weekly profit for week 1
Okay, average week 1 profit lah, senang. Okay, yang ni week 2 profit. Okay, so kita tengok output yang kita dapat. Okay, sebab kedua-dua si out ni akan panggil function yang sama, iaitu function average. Ya, tapi parameter yang dihantar adalah berbeza. Okay, yang pertama hantar array pro1, yang kedua akan hantar array pro2. Okay, daripada output ni kita nampak kita ada output yang baru, iaitu average week 1 profit is RM105.79 and average week 2 profit is RM106.07. Okay, kedua-dua nilai ni kita dapat daripada function average. Okay, cuma dihantar parameter yang pertama adalah array pro1 dan yang kedua ni hantar nilai data daripada array pro2. Okay, sekarang kita akan masuk section 9.5, modularizing code. Okay, modularizing bermaksud kita pecahkan bahagian-bahagian dalam kod kita kepada kepada function-function yang kecil supaya senang kita nak organize dan senang untuk debug. Okay, so untuk bahagian ini saya akan terus bincangkan kod 9J prime number. Okay, bila kita menulis coding yang melibatkan banyak function, kita akan memulakan dengan function yang ada dalam void main. Okay, so sebenarnya bila C++ kita execute ataupun kita run the program, C++ akan baca line by line. Dibaca semua, disimpan dalam memori, kemudian barulah bila sampai ke function void main, barulah dia akan buat. Okay, void main ni macam otak dalam coding kita. So dia akan bagi arahan kepada C++. Okay, macam contoh yang ni. Okay, dalam void main ada cout the first 50 primes are. So maksudnya kita coding kita nak cari 50 nombor perdana. Okay, so dia akan panggil print prime numbers. Okay, ni adalah satu function dan nilai yang dihantar adalah 50. Okay, so kita nampak di sini dia akan panggil function. Okay, kita tahu kat sini bila tak ada variable ataupun tak ada cout di depan function, so function print prime numbers ni adalah berbentuk void. Okay, so kita terus pergi kepada print prime numbers 50. Dia hantar nilai 50. Okay, mana function tu? Function tu adalah di sini. Okay, so sekarang nilai yang dihantar adalah 50. Number of primes 50. Okay, so number of primes per line, total number of primes adalah 50. Number of primes per line adalah 10. Okay, so maksudnya dalam kita ada 5 line. Okay, dan 5 line, 1, 2, 3, 4 dan 5, dan setiap line ni ada 10 prime number. Okay, prime 1, prime 2, prime 3 sampailah prime yang ke 10. So maksudnya kita ada sampai prime yang ke 50. Okay, so ini adalah initial value untuk count. Dia akan kira, pastikan dia akan mencetak 50 saja prime number. Okay, start dengan nilai kosong dan integer number equals to 2. Ini adalah the smallest prime number. Smallest prime number adalah 2. Okay, so integer. Okay, kita masuk loop 1. Count number of prime. Okay, count kita adalah kosong. Okay, count kita kosong. Okay, number of primes kita adalah 50. So betul lah. Okay, 50. So betul. Kita akan masuk loop 1. So if is prime number. Okay, sekarang number kita adalah 2 kat sini. 2. Kita akan pergi kepada function is prime. Okay, dia akan bawa nilai 2. Okay, mari kita pergi ke function is prime. Function is prime, nilai integer dan parameter adalah 2. Kita bawa nilai 2 tadi. Okay, dan jenis dia adalah bool. Bool maksudnya dia adalah nilai 1 ataupun kosong. Okay, kalau 1 dia true,
kalau kosong dia adalah false. Okey. So nilai kita bawa tadi 2. Okey. For ini loop for. Okey, integer divisor sama dengan 2. Okey, divisor sama dengan 2. Divisor mestilah lebih kecil atau sama dengan number divide by 2. Okey, number kita 2. 2 bahagi 2 adalah 1. 1 maksudnya bukanlah lebih kecil daripada 2. Sebab sekarang divisor kita 2. 2 mesti lebih kecil daripada nilai dia. Dia akan valid kalau yang kedua ni stopping point dia betul. Okay, sekarang ni 2 tu bukan lebih kecil daripada 1. So dia tak akan masuk dalam loop ni. Dan loop for dia tak akan masuk. So dia akan terus return true. So bila return true di sini, dia akan hantar nilai kepada function yang panggil dia. Is prime. So number 2 adalah true tadi. Okay, bila true, so dia akan masuk dalam branch if. Okay, so count akan jadi daripada kosong yang akan jadi 1. Okay, if count bahagikan dengan number of primes per line. Number of prime per line adalah 10. 1 bahagi dengan 10 tak ada baki. Salah, so dia tak akan masuk loop ni. So dia bukan nak buat dalam line yang baru. Dia masih lagi line yang pertama. So dia akan print out number. Number tadi adalah 2. Okay, so dia akan print 2 kat sini. Okay, dan number akan menjadi bertambah. So sekarang number akan jadi 3. Okay, so dia akan naik balik kepada loop while. Okay, bila loop while tadi betul, count kita dah jadi nilai berapa? Count kita dah jadi nilai 1, kan? 1 kat sini. So 1 lebih kecil daripada 50, which is true. Okay, which is betul. So kita akan masuk loop while. So dia akan pergi kepada branching if. Is prime. Sekarang nilai number adalah 3. Tadi kan 3 dah bertambah. So sekarang dia akan bawa 3. So 3 dia akan pergi ke function is prime. Okay, is prime dia akan bawa nilai 3. Okay, so for divisor 2 mesti lebih kecil daripada 3 bahagi 2. So 1.5. Salah. Okay, dia tak akan masuk loop for. So tak akan buat dalam apa-apa sahaja dalam loop for ni. Dia akan terus return true. Okay, so dia akan hantar kat sini true juga. Okay, so bila true, dia akan masuk dalam branching if. Count akan jadi 2. Okay, so if 2 bahagikan dengan nilai primes per line, iaitu 10, tak ada baki. So dia akan buat line yang baru. Tapi sekarang ni dia tak memenuhi if yang pertama ni. So dia akan buat else. So dia akan cetak nombor 3. Dan sekarang number akan bertambah sebanyak 1. So dia akan jadi nombor 4. Okey, nombor 4 dia akan naik kepada loop while balik semula. Okey, 4 adalah kurang daripada 50, betul. So dia akan pergi kepada branching if. If pergi kepada function is prime. Number yang dihantar adalah sekarang ni nombor 4. Okey, so 4 dia akan pergi pada function is prime. Okey, 4 di sini. Okey, so for integer divisor 2, divisor mesti lebih kecil atau sama dengan 4 bahagi 2, iaitu 2. Betul lah, 2 lebih kecil sama dengan 2. So dia akan masuk dalam loop for. So if number tadi 4 bahagikan dengan divisor tadi 2. Jika 4 bahagi dengan 2 dapat 2 dan tak ada baki. So betul, which is true. Dan dia akan masuk dalam branching if ni. Dan dia akan return false. False. So terus dia tak akan pergi pada return true ni. Terus return false, akan keluar daripada loop for. Dan dia akan terus kepada function yang panggil dia, iaitu function print prime numbers. Dan dia akan masuk di sini. Okay, so 4 adalah false. Okay, false. So dia tak akan masuk branching if. Akan keluar, tak akan masuk dalam branching if. Ini pun tak ada, dia tak akan cetak. So dia akan terus ke sini, number akan bertambah sebanyak 1. So tadi 4 jadi 5. Okey, kita cuba lagi sekali. So 5. Okey, dia akan masuk loop while. Okey, tadi count masih lagi 2.
Okay, which is true. So, kita baru ada 2 prime numbers. Okay, count 2. So, dia akan masuk dalam loop while. If is prime number. Okay, so dia akan hantar nilai apa sekarang ni? Nilai 5. Okay, nilai 5. So, naik ke atas. Okay, dia akan bawa nilai 5. So, 5. So, for integer divisor 2 mestilah lebih kecil atau sama dengan 5 bahagi 2, which is 2.5. Okay, betul. So, dia akan masuk dalam loop for if 5, okay. So, sekarang 5 bahagikan dengan 2, okay, ada baki. 5 bahagi 2 adalah 2.5. So, baki dia adalah 1. Okay, 5 bahagi 2, kita akan dapat 2. Okay, so baki dia 1. Dia tak memenuhi branching if ni, so dia tak akan return false. So dia akan keluar di sini dan dia akan return true. So betul lah. Okay, for di sini betul, tapi dia tak akan buat if. Dia akan keluar dah daripada loop for, dia naik atas sini. So sekarang 2 divisor akan jadi 3, tapi 3 bukanlah lebih kecil daripada 2.5. So, dia tak akan pusing ke atas ni. Okay, dia terus ke return true. So, 5 akan true di sini. Okay. So, bila true di sini, count akan jadi, okay, 3. So, if count bahagikan dengan number of prime per line, which is 10, so 3 bahagi dengan 10 masih ada baki. So dia tak akan buat line yang baru, dia akan cetak di sini 5 dan dia akan keluar daripada loop if, dia akan keluar daripada branching if dan number akan bertambah sebanyak 1, dia akan jadi 6 dan seterusnya. Okay, so kita pergi pada coding yang sebenar. Okay, ini adalah coding yang sebenar. Ini adalah kod untuk 9J. Okay, kita tulis dalam C++ kod yang tadi 9J. Okay, so kita lihat apa output yang sepatutnya kita dapat. Okay, kita nampak di sini kita ada 5 barisan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan setiap barisan ada 10 prime numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So di sini kita nampak kita punya coding telah mengenal pasti prime number yang betul. Okay, sampailah ke prime number yang ke 50. Okay, program ini akan tamat bila count yang kita dapat tadi adalah nilai dia 51. 51, okay, 51. So bila 51, adakah 51 kurang daripada 50? Which is false. Okay, so dia tak akan masuk loop while dan dia tidak akan cari lagi prime number. So dia akan habis loop while dan akan keluar daripada function print prime numbers. Okay, dan terus kita akan dapat output. Okay, so itu saja untuk kali ini. Terima kasih.